Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada anda yang telah pun berada di awal pagi ini, hari Sabtu. Biasa Sabtu ni abang-abang ada event, tapi disebabkan masih berada dalam kuarantin di Singapura, kita ada lebih kurang dalam 8-9 hari lagi saya terpaksa berada dalam kuarantin sebelum saya dapat keluar ke alam di luar sana. Tapi apa-apa pun, terima kasih kepada anda yang sentiasa menemani abang. Bukan saya yang menemani anda tau. Awak semua ni menemani saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa sikit untuk kita setiap hari dapat berkumpul, berjumpa dan juga kita bercerita mengenai satu topik kewangan yang abang bawa pada bulan puasa ni, iaitu puasa kewangan. So puasa kewangan sudah pun berlalu hari yang keempat hari ini. Selama 3 hari yang awal tu macam-macam kita bincangkan. Saya pasti ada banyak perkara yang dapat kita lakukan, amalkan. Mudah-mudahan puasa ni sebenarnya bukanlah satu benda untuk kita nak just menahan diri daripada lapar sahaja, tapi malah lebih daripada itu, iaitu memperbetulkan perwatakan kita, memperbetulkan pemikiran kita, memperbetulkan banyak benda dalam kehidupan kita. Sama juga dengan puasa kewangan ni. Puasa kewangan ni sebenarnya adalah untuk kita memperbaiki dan memperbetulkan kita punya kewangan. Dia bukan hanya just potong tu potong ni, tak, kita nak memperbetulkan. Jadi itulah sebenarnya rancangan selama 27 hari puasa kewangan bersama dengan Abang Abu. Terima kasih. Dan kita nak tengok kat sini siapa ada kat sini. Roza Mira Razali. Assalamualaikum Roza Mira Razali ada kat sini. Kita ada Fadila Aziz. Assalamualaikum, selamat pagi AA dan semua. Dan apa kata yang sudah berada di sini walaupun kita baru masuk saja, kita mulakan dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambil beristighfar tu, apa kata kita tekan love ataupun tekan share kepada mungkin ramai di luar sana. Alright, kita ajak dia orang datang untuk bersama-sama untuk 1 jam di hari Sabtu ni dalam program puasa kewangan, ilmu wang dunia akhirat. Dan hari ini topiknya adalah infak bulanan yang kita akan ceritakan. Alright, apa yang sebenarnya Abang Bu nak kemukakan ataupun nak bawa kepada kita semua, insya-Allah. Tapi apa kata sebelum kita nak berkembang jauh, dan bagaimana keadaan anda di sana dan daripada mana awak, boleh tak macam just komen dari mana anda dan ambil kesempatan untuk share kepada adik-beradik Abang Abu yang lain semua, sebab kebanyakan yang akan hadir adalah adik-beradik Abang Abu sendiri. Kita jadikan program ini sebagai satu tempat yang kita dapat berjumpa, berkongsi kan, berkongsi ilmu, berukhuwah dan sebagainya. Dan kita juga ada Kak Farah Hashim. Salam AA, salam AA Kak Farah. Terima kasih kerana sudi juga untuk bersama dengan kita pada hari ini, insya-Allah. Dan yes, ambil peluang untuk kita share. Lepas tu tekan love banyak-banyak. Alright, tekan love banyak-banyak, sebab love ni dia bagi saya macam semangat sikit. Tengok love kan, orang tekan love ni saya rasa macam wah, bestnya tekan love dan terus kongsikan benda ni, share kepada kenalan anda. Mungkin juga kawan-kawan kita yang mungkin kita pernah macam terfikir, dia ni kan kalau dengar benda ni mungkin dia boleh dapat some idea baru ke. Mungkin mereka yang berada dalam keadaan
banyak duit, mungkin dia banyak sangat duit, ataupun mungkin dia tak ada duit. Mungkin dia dalam satu pencarian mungkin. So kalau ada rakan-rakan, apa kata kita share kepada mereka, ambil sekarang, tekan je, ambil just tekan je. Saya pun nak buat juga. Kan, ambil dan kita mula tekan saja kepada member-member kita yang mungkin kita nak mereka juga join pada hari ini. Alright, dan cakap dengan mereka, ada beberapa hal istimewa Abang Bu nak bagi, especially kepada mereka. Ada hadiah-hadiah, right? Abang pun nak bagi certain hadiah untuk hari ini bagi yang duduk sampai akhir dan juga jawab soalan saya. InsyaAllah kita nak bagi hadiah kepada anda yang bersama dengan Abang Bu. Samping tu juga kita boleh kemukakan soalan. Kalau ada soalan-soalan, boleh juga tanya pada Abang Bu. It can be anything about business or finance. You can always like just komen je dekat situ. Alright. So, sekarang yang dah datang sini, apa kata komen anda ni daripada mana dan bagaimana, pukul berapa awak bangun hari ni? Kita nak tahu juga kan, pukul berapa? Tepat lah cakap pukul berapa. Pukul berapa awak bangun? Hari ini pukul berapa awak bangun? Pukul 6 ke? Dah habis subuh ke? Atau mungkin pukul 4 ke? Pukul 3 ke? Pukul 2 ke? Just nak tanya je. Saya nak tanya yang dah ada kat sini. Apa kata just komen dekat situ, pukul berapa awak bangun? Adakah pukul 2 pagi ke, 3 pagi ke, 10 ke, pukul berapa? Just boleh tak komen? Okey, kita tanya Rozamira pukul berapa bangun tu? Fadila Aziz pukul berapa bangun? Kak Farah pukul berapa bangun? Dan kita tengok lagi siapa yang ada kat sini. Suhana tu pukul berapa bangun? Natasha Iqbal pukul berapa bangun? Cuba komen pukul berapa bangun dan anda ni daripada mana? Daripada mana? Adakah daripada Johor Bahru? Alright, adakah daripada Kuala Lumpur? Saya ni dah duduk Singapura sekarang ni. Kan, saya dah datang Singapura pada hari tu dan hari ni hari yang ke-5 saya di kuarantin kan. Sebab kita kena kuarantin selama 14 hari. Tapi satu berita yang best pula, saya dapat invitation untuk vaccination lah. Vaccination yang akan berlangsung pada 25 nanti. Selepas saya keluar. Saya tak boleh buat sekarang sebab masih dalam kuarantin. Bila dah keluar nanti dah boleh actually kita pergi vaccination. Dan nampaknya kes-kes makin melonjak, makin meningkat. Ada beberapa buah negara macam saya tengok tadi adalah negara Brazil, dia punya outbreak dah teruk sampai dia orang tak boleh buat apa. Alright. Okey, Puan Wanda Satfuan daripada Shah Alam bangun pukul 4.30 pagi. Puan Wanda, okey, tahniah. Assalamualaikum, good morning. A bit later masuk kelas lagi, jam 3.30 tauran sebab tuaran Sabah dia lebih 1 jam awal, jadi pastinya awak semua kena bangun lebih awal daripada kita orang di Semenanjung dan juga di Singapura. Okey, kalau ada kawan-kawan awak dekat Brunei, apa kata kita share benda ni kepada member-member kat Brunei. Kalau ada dekat Indonesia pun share je. Kat Indonesia kita nak macam meramaikan jugalah. Kita nak tahu juga apa yang interesting, like yang berlaku di negara-negara ataupun negeri-negeri tersebut. Assalamualaikum. Saya daripada Kota Kinabalu, Natasha. Sini sahur jam 3.30 lagi dah bangun. Betul? Kan Sabah, bila saya pergi Sabah tu, memanglah pukul 4 dah macam cerah gila. Kan? Sebab apa, subuh sana pun ada 4.30, ada sekali tu saya pergi 4.45, 4 lebih dah subuh. Tapi dia dah cerah lah kan. So boleh juga. So apa kata kita share dengan member-member lain dan juga tekan love sekarang. Saya nak tengok tak banyak love ni. Come on. Kasih semangat sikit. Sebab bila tengok tekan ni jadi semangat sikit. Alright, naikkan semangat sikit. Boleh? Alright, saya daripada JB. Tadi bangun jam 4.30 pagi, sahur sampai sekarang tak tidur. 10.30 pagi baru nak pergi kerja. Okey. InsyaAllah yang pergi kerja pada hari ni, saya ucapkan mudah-mudahan Allah rahmati segala yang anda lakukan. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT segala usaha anda. Alright. Dan ada tak orang yang dah dengar Abang Abu selama 1, 2, 3 hari ni? Ada tak benda yang mungkin awak nak kongsi? Ada tak buat benda yang Abang Abu suruh buat? Ada ke? Ada tak buat benda yang Abang Abu suruh buat? Kalau ada, bolehlah kongsikan apa sebenarnya yang berlaku. Ada tak kesan-kesan dia? Mungkin awak rasa, ada tak? Ya, siapa yang dah mula bayar denda?
Maksudnya tak buat lah tu kan. So ada ke yang dah mula bayar denda? Kalau dah berapa, tengok tabung tu berapa denda yang dah terkumpul. Kita nak tengok juga kan denda-denda yang terkumpul. Kepada semua yang lain, adik-adik, jom kita sebarkan, kita bangun, kita kejut supaya kita dapat hari yang keempat ni, hari yang interesting juga, sebab saya nak bincangkan satu lagi dalam puasa kewangan ni. Apa yang perlu kita betulkan balik? Sebab puasa ni bukan hanya untuk kita tahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa adalah untuk kita beramal. Kita lebihkan amal kita, lebihkan kebaikan, alright, daripada hari-hari yang biasa. Jadi sama juga dalam puasa kewangan. So mungkin bila dengar puasa kewangan, kita memang nak cut a lot of things dalam kita punya expenditures, dalam kewangan kita. Di samping kita memperbetulkan benda-benda tu, yes, definitely Abang Abu share benda-benda tu juga di hari-hari yang mendatang. Tapi at the same time, kita nak mula betulkan prinsip kewangan kita, betulkan benda tu. Apa yang sebenarnya kita nak kena buat, itu yang sebenarnya kita dah nak kongsikan pada hari ini dan juga hari-hari yang mendatang. Alright, saya baru tengok hari ni. Okey, tak apa Puan Wanda. Alright, kalau tengok hari ni, awak boleh juga scroll balik. Sebab dalam Facebook Abang Abu yang sedang awak tengok ni kan, kalau tengok hari-hari yang sebelum ni, hari kedua, hari ketiga, hari keempat semua, memang ada. Dia akan ada macam video macam ni, dan sebelah tu dah tulis hari ke berapa. Jadi boleh tengok daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu semua boleh tengok, insyaAllah. So terima kasih Puan Wanda. Dan kita juga ada Fardiana, dia cakap denda terkumpul RM5. Baguslah, Alhamdulillah. Kalau lagi sikit lagi denda tu baguslah. Maksudnya buat banyak benda yang kita suruh buat, insyaAllah. Alright, terima kasih kerana jujur Fardiana. Alright, Fardiana ni saya tengok dia seorang yang sangat follow, antara adik-beradik yang sentiasa follow, sentiasa buat. Saya rasa Fardiana adalah salah satu seorang yang sangat committed dan konsisten. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan Allah akan terus merahmati dan memberkati semua yang ada pada hari ini, insyaAllah. Okey, saya second day hari ni baru mau tengok recording sebelum ni untuk check what to do. Okey, very good Natasha. I think dia yang hari ni pun boleh terus start. Hari ni pun boleh start sebab setiap hari ni dia memang task yang sangat berbeza. Jadi tapi cuma bila kita tengok daripada satu, kita mula faham apa sebenarnya yang kita kena buat, apa sebenarnya tujuan Abang Abu buat program ni kan, apa tujuan dia, right? Dan of course tolong sekarang kita nak tekan love banyak-banyak juga. Kita pada awal ni memang saya takkan terus cerita hari ni punya topik, tapi kita nak bersembang-sembang dulu. Alright, ada tak soalan-soalan yang mungkin awak nak tanya ke Abang Abu? Kalau ada soalan-soalan yang nak tanya, dipersilakan. Awak boleh komen dekat ruangan komen tu. Tekan love banyak-banyak. Okey, lepas tu tekan share. Saya nak tengok siapa yang kat sini memang betul-betul dah share. Sebab apa? Kenapa Abang Abu suruh share? Sebab dia adalah satu cara untuk kita menambahkan sedikit pahala kat atas diri kita. Kadang-kadang kita lupa mengenai pahala-pahala mudah. Ramai kita share benda yang kita tak pasti. Benda yang macam kita pun tak tahu benda tu betul tak betul. Yang tu kita memang suka share. Kita suka share dan itu sebenarnya menambahkan dosa sebab kita share benda yang kita pun tak pasti. Tapi apa yang Abang Abu suruh share adalah satu kebaikan, dan juga ada dia cakap ni legacy tau. Legacy, amal jariah tu, legacy. Salah satu benda yang kita boleh tinggalkan sebagai legacy kita adalah benda yang kita share ni. Awak tak perlu jadi macam Abang Abu nak bercerita kat depan. Mungkin ada yang malu, ada yang rasa macam alah tak ada masa dan sebagainya. Tapi sekadar untuk berkongsi, share je, tekan share je. Kita ada 9 orang. Kalau 9 share kepada 9 yang lain, dia akan jadi 18 share lagi kepada lain. Ajak dia orang sekali untuk bersama dengan Abang Abu, insyaAllah. Alright? Okey, saya nampak 9,000, 10,000 yang dah mula melihat. 10,000 orang ingat aku gila, tapi itulah cara dia. Alright, Fadil Aziz, tabung denda dah ada tapi setakat ni belum ada denda lagi. Alhamdulillah, very good. Sebenarnya tabung denda tu bukan untuk kita nak pastikan siapa denda yang banyak terbayar. Tak, kita nak tengok paling sikit. Sebab apa? Denda banyak yang kita dapat nanti duit tu, itu macam duit daripada dosa kita. Nak ke duit daripada dosa kita ni? Tak nak. Kita nak sedekah kan, kita nak derma kan, kita nak just tak nak ambil benda tu, right? Okay, terus tekan love, tekan share dan juga soalan. Ada tak apa-apa soalan sebelum kita masuk ke ruangan pada hari ini? Soalan, saya nak just dengar soalan-soalan anda. Kalau anda ada soalan, okey, dipersilakan tanya soalan pada Abang Abu.
soalan mengenai kewangan saja. Apa saja soalan yang mungkin awak ada mengenai kewangan, boleh dipersilakan untuk tanya Abang Abu. Okay, it can be anything, alright? Kita ada, yes, Hasifah Husin ada soalan ke? Kalau ada soalan, Kak Fardiana, soalan yang mungkin Fardiana ada, boleh juga kemukakan dekat sini supaya kita dapat bersembang, berinteraksi, dapat menambah sikit nilai dalam kehidupan anda semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda yang datang untuk dengar sembang yang tak seberapa best ni kan. Kan? Tapi yang penting kita dapatlah sedikit sebanyak ilmu. Ada yang tengok tu tapi dia macam kan Abang Abu. Dia macam tu. Alright. Okay, come on. Ada tak soalan yang nak tanya? Come on, let's participate. Alright. Salah satu benda yang untuk menjadikan orang kita ni macam lagi best tau. Kita menggembirakan seseorang. Alright, hari ni Abang Abu nak gembira dengan soalan-soalan anda. Boleh tak gembirakan saya dengan soalan-soalan anda? Jadi bila awak gembirakan saya, pastinya Allah akan gembirakan awak. Alright. So come on, ada tak soalan yang mungkin awak nak tanya Abang Abu? Ada ke? Kalau ada, dipersilakan. Kita nak tengok apakah soalan yang mungkin ada, sebab hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sambungan daripada topik-topik sebelum ni, sebab yang memberikan kita dah belajar banyak benda. Kita cuba kita kita menghargai ataupun kita menghargai dengan memberi, menghargai apa yang kita dapat dengan memberi. Itu maksud yang kita akan bincangkan sebentar lagi, alright. Okey, tapi sebelum tu saya tak, untuk budak-budak apa boleh kita galakkan dengan tabung denda? Budak-budak ni kita tak boleh nak letakkan tabung denda, sebab dia akan jadi macam satu benda yang diorang buat tak secara suka tau. Untuk budak-budak ni Kak Rozamira, saya suggestkan kita bagi diorang macam galakkan tau. Apa maksud galakkan? Maksudnya kita cakap engkau nak apa-apa ni kau boleh beli. Kan kadang-kadang budak-budak ni dia macam rasa itu tak boleh lah, ni tak boleh beli, ni tak boleh. Jadi dia tak semangat tau. Kita nak bagi dia semangat. Macam mana kita nak bagi dia semangat? Kita cakap, okay, alright, anakku yang handsome, yang cantik, yang whatever kan. Alright, okay. Saya nak engkau beli apa-apa pun kau boleh beli. Kau nak beli kereta ke, kau nak beli itu ke, nak mainan ke, apa pun kau beli. Tapi engkau kena beli dengan duit kau sendiri. Lepas tu ajar dia apa itu keperluan, apa itu kepentingan, apa itu kehendak. Kan cakap keperluan ni bapa mak kita bayar. Right? Tapi kehendak ni kau kena beli sendiri. Kan? Jadi engkau boleh beli apa saja tapi pakai duit kau. Jadi kat situ akan bermulanya perbincangan. Sebab apa masalah dengan kita bila datang bab duit dengan anak-anak ni, kita tak pernah duduk berbincang, tak pernah kita duduk macam bersembang pasal duit, kita tak pernah. Kita paling kuat kita cakap jangan beli itulah, jangan beli ni, jangan tu, jangan ni. Sebudak-budak ni dah bosan sangat tau dengar jangan. Cuba kita cakap engkau boleh tapi kena pakai duit kau sendiri. Jadi kita ajak dia bincang, satu hari kita bincang benda-benda lain. Sebab tu awak boleh check saya punya Facebook, kat situ ada program buku simpan challenge tau. Abang Abu buat buku ni sebenarnya sebagai satu galakan untuk keluarga untuk ambil setiap hari satu topik untuk dia bincang. So dengan perbincangan ni kita akan jadi lebih macam lebih understand. Dan budak-budak ni dia lagi suka tau. Bila kita macam dia lagi suka. Jadi dia akan ada idea macam anak saya sendiri kan. Idea dia buat postcard tu bermula dengan perbincangan saja. Kan saya ni pula memang jenis yang macam motivasi dia orang kan. Jadi itu je permulaannya, tapi benda tu telah bawa dia ke satu tahap yang sangat luar biasa kan. Jadi itulah yang kita nak kena buat. Bukan kita letakkan tabung denda dan denda masuk. Itu satu galakan selepas satu peringkat. Kalau umur dia remaja kan, remaja umur dia 13, 14, dan kita boleh introduce benda tu. Alright, kita boleh introduce benda tu. Tapi sebelum tu jangan. Sebelum tu kita lebih encourage dia orang. Cara encourage adalah perbualan, perbincangan. Budak-budak ni suka duduk berbincang. Cuma kita mungkin tak tahu apa idea kan nak bincang. Sebab tu buku simpan challenge jadi boleh baik-baik yang buat ibu dia bakal kena denda. Kan? Alright, so itu antara benda. Okay? Alright, come on. Lain apakah? Adakah lain soalan yang mungkin ada nak tanya ke sambil kita tunggu untuk sesi pada hari ini? Sebab sesi pada hari ini sebenarnya hari yang keempat dalam puasa kewangan. Kalau kita tengok sebelum ni Abang Abu kongsikan
tiga sebelum ni, tiga yang saya rasa kalau awak mulakan dan mula memahami benda yang Abang Abu kongsikan ni, pastinya dia membawa banyak kesedaran dalam kewangan. Kesedaran dan juga dia adalah cara yang betul dalam kita menggunakan kewangan. Sebab Abang Abu punya matlamat adalah untuk kita berjaya dunia akhirat. Sebab tu kita panggil ilmu wang dunia akhirat. Alright. Saya nak ilmu kewangan kita ni berguna untuk dunia dan juga untuk akhirat. Itu dia punya konsep dia, right? Sebab tu dalam puasa kewangan, Abang Abu nak meletakkan perkara-perkara yang penting. Dan hari ini kita nak berbincang pasal topik infak. Right? Infak bulanan. Jadi dalam puasa kewangan, kita nak tanya diri kita, berapa yang sebenarnya kita memang infak. Sedekah lain, sedekah tu kita memang sedekah setiap hari. Abang Abu dah cakap, sedekah tu awak sedekah setiap hari, setiap hari awak sedekah. Tapi infak ni adalah satu benda yang kita akan mula buat secara bulanan. Setiap bulan ni kita akan meletakkan satu jumlah untuk kita berikan hadiah. Berikan. Kita bagi tu. Kan, berapa persen? Okey, selamat pagi Razana Razak pun ada kat sini. Terima kasih kerana join, insya-Allah. Okey, jadi kita nak tengok sebab Allah yang bagi kita, betul? Allah bagi kita banyak, kan? Jadi kita nak macam menghargai, okey, pemberian Allah tu. Kita menghargai pemberian Allah dengan kita memberikan dengan memberikan sebahagian yang kita dapat tu untuk kita untuk orang lain. Allah bagi kita, kan, Allah bagi kita banyak. Jadi sebagai penghormatan, sebagai satu rasa syukur, sebagai satu rasa kegembiraan, satu penghargaan, kita memberi balik ni kepada orang yang memerlukan, alright, dalam bentuk infak. Alright, infak. Kita menginfakkan harta kita ni, dan infak ni sampai hari ini, benda tu sampai daripada dulu sampai sekarang, infak tu memainkan peranan yang penting. Alright, jadi saya nak awak mula mula cerita. Okey, saya nak tanya sebelum mungkin benda ni mungkin alamak, aduh, duduk dengan Abang Abu ni banyak duit aku keluar. Duit sedekah lah sekejap ni, infak kejap lagi dia suruh buat wakaf pula, kan, habis. Jangan risau, bila kita niat je benda yang baik, Allah akan permudahkan urusan. Allah akan nampakkan kita, Allah akan dapatkan kita benda yang kita belum fikir kita dah dapat dah. Kita hanya berfikir untuk berkongsi rezeki. Sebab konsep puasa kewangan adalah berkongsi rezeki. Alright, dan saya nak betulkan benda-benda ni untuk diri saya jugalah. Sebenarnya proses ni untuk diri aku juga. Bukan untuk kau orang je, untuk diri Abang Abu juga, kan. Kita nak lebihkan, kita nak mula memberikan, menjadikan puasa kewangan ni dia membantu kita menjadi orang yang lebih baik dalam hal-hal kewangan di dunia dan akhirat, kan. Jadi hari ini kita nak topik dia infak bulanan. Alright, sebab bila kita dapat, ini pada semua orang, kan, setiap orang, tak sama ada kau ni meniaga ke, kau bekerja ke, kau tak bekerja pun kau mungkin makan duit daripada nenek moyang ke, dah ada duit banyak, kan, harta karun ke, whatever, doesn't matter. Bila kita dapat tu, bulan-bulan ni kita dah setkan dalam minda kita, okey, sebahagian daripada bulan ni punya duit adalah untuk aku infakkan. Infak ni sebenarnya duit sedekah tu. Kalau kita tengok sedekah, ini mungkin aku silap tau. Kau jangan ambil aku 100%, kau cakap aku ni apa. Tak. Ini adalah pendapat aku dan aku rasa benda ni aku boleh macam share dengan you all. Alright? So apa yang Abang Abu fikirkan adalah sedekah tu adalah benda yang kita bagi setiap hari. Alright? Dan sedekah punya power dia adalah bila kita pergi dan mencari untuk bersedekah. Dia ada power di dalam kita mencari untuk kita bersedekah. Infak ni pula, duit kita ni dia akan gunakan untuk sesuatu kebaikan. Contohnya lah, infak bulanan pada masjid yang kita nak bayar bil lampu dia. Itu infak. Kita infakkan supaya duit kita tu digunakan untuk kemudahan jemaah, kemudahan umat lain, kemudahan manusia. Ada tak benda yang kita boleh setiap bulan kita infakkan supaya infak kita ni membantu orang yang memerlukan. Itu sebenarnya pada pandangan Abang Abu, itulah infak yang kita nak buat setiap bulan.
kita boleh pilih salah satu benda yang aku nak infakkan setiap bulan. Setiap bulan aku consistently infakkan. Ataupun mungkin ada orang dia simpan setiap bulan dan akhirnya untuk setahun sekali dia infak dalam bentuk banyak benda lah, dalam bentuk banyak benda yang kita boleh infakkan. Jadi saya nak hari ini, kita punya target hari ini, hari ini apa yang Abang Bu nak buat? Okey, hari ini satu je, tak banyak. Alright, macam semalam pun satu je kan. Alright. Okey. Okey. Hari ini kita nak tugas task pledge ataupun pledge hari ini. Pledge today, pledge hari ini. Okey. Satu. Dia boleh buat ni, pilihlah. Tak payah buat semua. Cari satu tempat awam untuk infak. Contoh. Bayar bil air, bil air, bil api dan etc. Okey, contohnya. Alright, okey. Dua, mungkin boleh cari macam madrasah, kan, madrasah, rumah tahfiz. Tak, aku tulis ni, rumah tahfiz dan infak bulanan. Okey, sama juga mungkin anak-anak bayar ataupun kita kita ambil anak angkat, dan bayar bayar diorang punya kos lah, bayar kos mereka seorang ataupun bayar bil masjid, air ke, electricity, bil elektrik, atau belikan atau macam benda kegunaan harian jemaah, kan. Okey, 4, fikirkan mungkin keluarga yang susah, fakir miskin tu. Kasih bantuan bulanan. Ini dia. Alright. Mungkin ada yang macam rasa, aduh, apalah Abang Bu ni ni macam, dia jangan risau, benda ni bukan saya suruh buat semua tapi ini adalah sebagai satu benda yang pledge harian kita, betul? Pledge harian kita nak pastikan duit kita ni dia macam berguna kepada kita. Jadi setiap hari saya akan cuba bagi pada anda, alright? Okey. Betul Abang Bu. Okey, ni ada. Okey, Ifa Risha. Betul Abang Bu. Kita niat ikhlas, tiba-tiba Allah bagi. Bukan tiba-tiba, memang Allah akan bagi. Infak ni dia terus infak ni dia terus akan digunakan oleh semua orang. Contoh, letak air minum di tempat ramai, boleh macam hospital gitu. Betul lah Abang Bu tulis tu kat Syura. Betul tak? Kan? Jadi Abang Bu nak hari ini kita sama-sama fikirkan, right? Apa benda yang aku boleh infakkan? Aku nak, ini pledge hari ni, right? Pledge hari ni. Setiap hari ada pledge. Hari keempat ni kita nak pastikan kita memberi ataupun menjadikan infak bulanan ni sebagai satu daripada financial planning kita. Kan? Hari keempat kita banyak duk fikir, tapi kadang-kadang macam kita tak terlintas, kan? Mungkin kita buat, tapi kita tak buat secara bulanan. Ada tak Allah macam stop? Allah bagi kita, kan? Jadi kita nak honor, kita nak menghargai apa yang Allah dah bagi kepada kita. Dalam apa pun susah kita ni, Allah bagi kita. Kan? Macam mana susah awak pun, pasti awak akan dapat pertolongan Allah. Kan? Jadi sebagai kita honor benda ni, kita nak, sebab
bila kita memberi ni, Allah akan tambahkan. Lebih-lebih bila kita memberi dengan rasa bersyukur. Betul? Kalau kita memberi dengan rasa syukur, dengan apa yang kita ada, sebenarnya kita bila memberi masa kita tak ada tu, masa kita rasa macam, masa tu bila kita memberi, sebenarnya itu adalah satu benda yang betapa kitanya bersyukur dengan pemberian Allah. Kan? Jadi, sampai hari ni infak ni masih berguna, dan infak ni akan berlanjutan sampai satu masa nanti. Memang sampai satu masa infak ni akan berterusan. Sedekah ni akan berhenti. Sedekah ni akan satu masa nanti orang dah tak nak lagi sedekah. Alright, orang sebab semua cukup, semuanya ada. Jadi infak ni kita boleh berterusan. Alright, infak ni kita boleh berterusan sebab dia akan memberikan satu kebaikan kepada kita. Alright. Cari tempat awam untuk infak, ya betul. Cari madrasah, pilih satu, tak payah buat semua. Jangan kau pula, sebab tu jangan kita berbelanja ataupun melebihi batas. Jangan pula melebihi batas. Aku cakap benda ni, kau semua duit gaji kau nak bagi kan, tapi nak makan apa, itu kita ada tanggungjawab kan. Kita tak boleh lari daripada tanggungjawab. Alright, tapi kita perlu jadikan satu komitmen. At least aku nak bagi something lah untuk benda ni. Itu antaralah contoh cari tempat awam kan, madrasah nak angkat, alright, cari masjid. Okey, orang susah, keluarga tersendiri kita mungkin ada yang susah. Benda-benda macam tu lah yang Abang Ambu nak kita fikirkan. Dan okey, ni ada satu lagi. Abang Ambu, kalau kita ada komitmen hutang kena bayar, VS kita nak salurkan juga harta untuk infak sedekah, macam mana kita nak urus ya? Hutang wajib dibayar, tapi kalau settlekan hutang, allocation untuk sedekah infak tu dah berkurangan. Saya biasa start bila fikir gini. Okey, Kak saya panggil Puan Wanda. Alright. Betul, memang kita kena selesaikan hutang kan. Betul, memang betul. Tapi bila kita cuba mula buat benda ni, benda yang Abang Ambu suruh, sebab tu saya cakap, bila kita nak menyelesaikan hutang dengan cepat, kita perlu bantuan. Bantuan daripada siapa? Daripada Allah. Bantuan daripada Allah. Dan macam mana kita boleh dapat bantuan daripada Allah? Bila kita mengagihkan harta yang kita ada ni, sebab itu hak kita tau. Itu adalah hak orang lain. Jadi jangan kita ambil hak orang lain untuk kita nak bayar hutang kita. Cuba fikir macam tu. Kalau benda ni, kita dah tahu, okey, saya dapat RM1,000. Saya dapat RM1,000 sebagai saya punya salary ataupun pendapatan saya. Dan saya tahu dalam rezeki saya ni ada hak orang lain. Saya tahu sangat. Betul? Jadi saya dapat RM1,000. Dan katakanlah 10% ni kita nak bagilah. 10% kita nak infakkan. Alright, jadi itu adalah hak orang lain tau. Hak manusia-manusia lain. Sebab tu infak ni menjadi satu benda yang sangat penting. Right? Sebab kita menginfakkan orang punya. Sebab kita tak tahu Allah bagi kita, dan Allah cakap dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi itu maksudnya semua yang kita dapat bukan kita punya. Ada sebahagian tu bukan kita punya. Jadi kalau kita nak bayar hutang kita ni, kita bayarlah dengan duit yang kita dapat ni. Tapi hak orang lain kita infakkan. Kita jangan bawa benda tu. Contohnya, saya mungkin kena bayar hutang, alright, satu whatever amount. Setiap bulan saya kena bayar 800. Saya ada 1,000 lah kan. Jadi either 200 awak boleh wakafkan atau infakkan, ataupun kita kena fikir macam tu. Kalau aku dapat 1,000, 100 ni bukan aku punya. Sebab aku nak infakkan. Aku dah niat dalam diri aku ni 10% aku nak infakkan. Jadi aku infak. Itu bukan duit aku. Itu duit orang lain. Kalau aku gunakan duit orang tu, maksudnya kita dah buat dosa kat situ. Kan, Kak? Fikir macam tu. Saya bukan cakap akak ni dosa, tak. Saya nak bagi idea bila kita dapat isu-isu macam itu kan, kita start nak bayar hutang ke, nak sedekah ke, nak apa ni kan. Sedekah tu wajib, bukan wajib. Maksudnya sedekah tu adalah satu benda yang kita kena amalkan setiap hari. Sedekah setiap hari, RM1 pun tak apa kan. RM1, RM2, RM3. Kita just like anggap RM1, RM2 kita sedekahkan. Kalau kita dalam keadaan teruk. Alright, dan bila infak ni macam tadi tanya kan, macam mana hutang wajib dibayar, tapi kalau settlekan hutang, allocation sedekah pula tak ada, dia cakap. Kan, infak ada. Infak tu bukan duit awak. Infak tu adalah duit orang. Walaupun gaji tu awak, kenapa awak kena bayar income tax? But income tax tu kenapa awak bayar? Kan, itu kan duit awak. Awak yang belanja. Awak yang dapat duit. Kenapa perlu bayar income tax, GST, apa ni semua? Kenapa perlu bayar? Kan, maksudnya, ada sebahagian tu kita tak boleh buat apa. Sama juga dalam, yang ni kita takut dengan kerajaan, kita takut dengan ni. Tapi kita tak takut dengan Allah. Sebab Allah cakap, sebahagian daripada rezeki kita bukan hak kita. Itu hak orang lain. Jadi jangan cuba nak ambil semua dan kita belanjakan pada kita. Itu adalah salah. Kita tak takut ke Allah? Itu bukan hak kita. Jadi ambil.
Berapa tu tak apa, awak letakkanlah satu amount dalam diri awak mengikut keadaan awak. Sebab tu kita tak nak terlampau boros dan kita tak terlampau kedekut. Kan? Kita ambil satu benda dan bila awak buat benda ni awak akan rasa apa yang Abang Abu cakap. Bila awak buat benda ni awak akan mula rasa kelebihan daripada berinfak ni. Apa yang sebenarnya akan menjadi infak ni, apa yang akan jadikan diri kita. Jadi setiap bulan ni nak tak nak awak kena buat benda tu. Boleh tak Kak apa ni Puan Wanda Saya harap dia membantu anda, right? So benda tu sebab bukan kita punya. Okay. Alright, betul. Memang perlu infak tapi kena selesaikan komitmen. Buat sikit saja dulu. Been there, done that. Memang lepas tu Alhamdulillah. Walaupun tidak banyak, tapi rezeki sentiasa mencukupi. Alright, boleh dibayangkan. Kalau kita beli mangga selonggok 5 biji, tapi ahli keluarga kita ada 4 biji. Jadi 1 biji boleh dianggap sebagai rezeki orang lain. So, bolehlah kita kasih aunty, uncle, blok. Wallahualam. Alright. Tak, pada Abang Abu, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Alright, jadi kita kongsikan rezeki kita. Sebab tu kita cakap infak. Sebab kita tak tahu rezeki ni siapa punya. Kita jadi, dia belongs to not us. It's not ours. So ambil sebahagian kita infakkan. Bayar bil telefon, bayar bil api masjid kan. Masjid ada api, bayar tak apa setiap bulan. Dia jadi sebagai infak. Kan? Tengok madrasah-madrasah yang mungkin memerlukan satu setiap bulan kita bagi. Biar dia gunakan. Alright, dia adalah memberi kemudahan kepada manusia lain. Alright, okay. Okay, faham. Saya memang macam tu. Saya buat sedekah infak untuk gandakan pulangan dan memang Allah berikan lebih. Dengan lebihan tu lah saya top up hutang. So betul lah cara saya ni kan. Sebelum ni saya selalu rasa takut cara salah. Betul lah Kak Pa. Betul. Bila memberi ni tak perlu risau. Memberi ni betul. Cuma kita disarankan untuk memberi mengikut kemampuan. Jangan melebihi kemampuan. Jangan melebihi batas. Kan, kalau batas kita boleh buat macam tu, tu je. Kita jangan melebihi batas kerana dia boleh memudaratkan. Itu sebabnya tanggungjawab tu sangat penting. Sebab tanggungjawab tu kita punya. Kita kena jaga tanggungjawab kita. Kan? Kalau kita mungkin melampaui batas, mungkin kita tak dapat mengawal ataupun menyempurnakan tanggungjawab kita. Jadi kita jangan sampai kita terpaksa pula buat hutang dan sebagainya. Alright? Boleh So, thank you very much. Okay, Puan Wanda. So, itulah yang sebenarnya kita nak bincangkan pada hari ini. Jadi, saya nak kita semua ni yang ada hari ini, kita pledge. Anda ni semua terpilih, tahu tak? Anda ni semua terpilih, anda semua diberikan satu ilmu yang saya sendiri tak tahu. So, setiap kali aku berkongsi ni, bukan aku berkongsi persiapan. Aku tak bersiap langsung. Alright, setiap hari ni aku just thought dan aku akan tulis kat sini dan aku akan just buat saja. Jadi, it's not something yang aku dah prepare malam ke tak. Saya akan just like thought, okay Allah, aku nak kongsikan satu benda hari ini untuk kebaikan dalam kewangan. Apa? Jadi saya terfikir dan Alhamdulillah bila saya tengok infak ni adalah satu benda yang perlu kita betulkan, perlu kita jadikan dia sebagai kita punya amalan. Jadi anda ni bila dah dapat ilmu ni, buat. Alright? Sebab ini sangat-sangat luar biasa. Alright, buat insya-Allah. Tak kisahlah orang lain apa dia orang cakap ke apa, kita jangan peduli. Yang penting kita buat. Hari ini satu benda yang sangat memberikan satu yang luar biasa kepada anda dan jangan lupa untuk share seperti biasa saya nak you all share juga okey dengan tulis benda ni. Alright, share di di social media awak kan, puasa kewangan hashtag. Okey, hashtag Abang Abu dan hashtag you must meet Abang Abu. Okey. Dan kongsikan apa yang awak learn from today. Itu just letak je kat sini kan. Ini saya nak. Alright. So tolonglah bukan tolong tapi just like share lah dengan like please share what you learn today. Alright, apa yang anda belajar selama 4 hari ni kan. Letak kat situ hashtag puasa kewangan. Lepas tu go there and just like share apa yang you belajar untuk hari ini. Hari ini kita belajar something yang mungkin pledge for today ni kan. So pledge for today. So bolehlah cerita
apa yang belajar, saya akan check sebab apa. Nanti siapa yang banyak share, banyak ada hashtag ni, saya akan pilih selepas 27 hari nanti, kita akan pilih untuk bagi dia hadiah. Alright, dan hadiah yang mungkin awak terperanjat juga sebab hadiahnya best. Alright, dapat coaching bersama dengan Abang Abu secara personal InsyaAllah untuk satu benda yang awak nak capai, Abang Abu akan coaching awak sampai awak dapat benda tu. Alright, itu benda yang saya nak bagi kepada orang yang terpilih. Alright, tak kisahlah nak bisnes ke, nak coaching bisnes ke, nak coaching settle hutang ke, nak coaching simpan 1 juta ke, apa pun yang awak nak, insya-Allah saya akan bantu awak untuk dapatkan benda tu. Right? Itu adalah untuk orang yang banyak akan berkongsi, bershare dan dia letak hashtag saya tu semua, insya-Allah. Right? Okay. Dan ada tak soalan-soalan lain? Mungkin hari ni semua hari Sabtu semua tengah relax. Tak apa, sekarang kita dah settle kita punya urusan kita hari 4 infak bulanan. Cuba pledge dalam diri awak, janji pada diri awak, hari ni ya Allah, aku akan cari satu tempat awam untuk aku infakkan sebahagian daripada harta aku ni ataupun daripada pendapatan aku ni, ataupun aku akan cari satu madrasah, rumah tahfiz dan aku akan cuba infak satu dengan mungkin mengambil seorang jadi anak angkat aku ni untuk bayar kos-kos dia, tak kisahlah siapa dia. Alright, ataupun aku akan bayar bil masjid, sebab masjid-masjid ni kadang-kadang dia ada bil yang banyak kan sebab dia penggunaan awam, jadi aku nak tokok ataupun tambah duit aku sikit supaya aku dapat bayar bil, dan ataupun aku nak carilah satu family yang susah yang memang ada financial issue, yang ada macam-macam, dan aku nak infak setiap bulan something. Mungkin setakat RM100 ke, RM50 ke, tapi keluarga yang susah lah kan macam tu. So, cari keluarga, mungkin ada dalam kalangan adik-beradik kita sendiri kita tak perasan, saudara mara kita sendiri kita tak perasan, mungkin jiran tetangga kita. Alright, cari satu dan please, alright, buat benda ni. Jadi mudah-mudahan Abang Abu doakan anda yang melakukan infak ni. Bukan janji saya tapi janji Allah. Allah menjanjikan anda dalam satu keadaan pertolongan yang sentiasa. Allah akan pastikan pertolongan tu anda dapat. Awak dapat pertolongan Allah. Dan bila kita infakkan sebahagian daripada harta kita yang memangnya bukan milik kita, right, itu adalah kejujuran kita. Kita sanggup. Sebab bukan senang bila kita dapat satu jumlah duit yang banyak, kita rasa macam nak bagi tu macam rasa takut, kita rasa macam apa ni kan. Tapi kalau tak buat, benda tu Allah akan ambil dalam cara yang lain. Awak jangan terperanjat. Allah ni maha adil. Dia bagi kau dulu chance, dia kasih kau, lepas tu dia tengok kau buat ke tak. Sebab kau tahu benda tu, sebab dalam rezeki kita ada rezeki orang lain kan, benda tu kau faham, tapi kenapa kau tak buat? Jadi bila kau tak buat, Allah kan maha adil, dia akan angkatlah benda yang dia nak bagi tu. Kalau bil mak abah boleh ke kita, mak abah tu tanggungjawab awak, tu bukan infak. Itu adalah tanggungjawab awak. Awak jangan nak lari daripada tanggungjawab Razana. Itu tanggungjawab awak. Itu bukan kira infak, itu tanggungjawab. Itu adalah perkara yang wajib awak buat. Dia infak ni dia tak wajib kan, tapi dia macam sebahagian. Dia bukan, kalau kita tak bagi, maksudnya kita menggunakan hak orang lain. Itu je. Alright? Sangat walaupun gaji jemput je, tapi insyaAllah cukup. Alhamdulillah. Okey, bagus. Jadi, bil mak ayah tu tak boleh kira infak. Itu adalah kira tanggungjawab. Jangan, itu tanggungjawab. Awak kena buat. Okey? Tapi untuk permulaan, kalau tertekan tu, kita boleh bagi sikit lah kan. Maksudnya kita bagi mak ayah kita, tapi itu adalah tanggungjawab. Jangan kira benda tu kita infakkan pada mak bapak aku, tak. Infak tu untuk awam. Infak tu untuk satu kegunaan awam tau. Benda tu perlu ada satu awam. Maksudnya something yang lain. Dia bukan mak ayah kita. Mak ayah kita tanggungjawab. Jangan lari daripada tanggungjawab tu. Okey. Semalam kena saman. Adakah consider rezeki orang lain? Sebab kau tak bagi. Sebab kau tak bagi kan, kau terlupa nak bagi, jadi Allah ambil rezeki kau ni, ni bukan kau punya, kau dah kena dah. Tapi jangan rasa itu sebab satu juga, itu sebab kesilapan kita. Kesilapan kita juga kita kena denda tadi. Sebab tak ikut peraturan tu, mungkin awak buat benda yang tak betul. Kan, jangan sebab ni sebab aku tak. Kadang-kadang awak buat infak pun buat, tapi kena denda juga. Kenapa? Sebab itu kesilapan awak kena lebih alert. Faham ke? Faham?
Okay, Alhamdulillah, infak bulanan dah lama buat, cuba buat walaupun gaji sikit tapi tak pernah tidak cukup. Alhamdulillah, itu adalah janji Allah, Fardiana. Kan Allah janjikan orang yang buat benda ni, pastinya Allah akan cukupkan rezeki dia, melimpah ruah rezeki dia, pasti akan ada. Yang saya nak bagi tahu ni konsisten dalam mungkin awak dah buat, ada yang dah buat, bukan saya cakap semua orang pasti dalam satu masa dia pernah buat benda-benda ni. Cuma kita nak betulkan di bulan puasa ni dengan puasa kewangan, kita nak betulkan supaya kita dapat buat secara konsisten, supaya kita dapat istiqamah daripada infak ni. Kita dapat istiqamah, kita dapat kebaikan daripada infak ni. Alright? Itu yang kita kena buat. Boleh Okey, so Razana dah faham, dia cakap okey, faham, dia cakap. Okey, adakah apa-apa soalan lagi yang kita nak bincangkan mengenai topik hari keempat ni, iaitu infak bulanan. Anda semua terpilih. Siapa yang ada dalam grup ni, siapa yang hari-hari tengok ni, awak memang terpilih. Alright, saya boleh confirm awak akan terpilih sebab setiap perkara yang awak akan lakukan bukan hanya membawa kebaikan awak untuk dunia, tapi dia juga membawa kebaikan untuk akhirat untuk awak. Alright. Banyak kita ni dengar-dengar sedar-sedar tapi tak pernah ada practical activity untuk kita buat. Abang Abu nak buat something yang practical untuk anda dalam kewangan ni, dan di samping tu kita menjana banyak pahala insya-Allah untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi gunakan 4 hari sudah berlalu, 4 hari Abang Abu dah kasih something yang saya sendiri tak terfikir sebelum ni untuk buat benda ni. Dia adalah satu hikmah saya duduk kuarantin ni, aku duk fikir apa aku nak buat ni sebab yalah pagi tu selalu aku buat program, tapi aku nak buat something, like sebab malam saya ada kelas tau, malam bagi yang nak belajar pasal bisnes ke apa, malam, dan tengah hari pula kita buat satu live show dengan beberapa orang-orang bisnes kan, temasek traders, kita nak buat lah jutawan Johor, macam tu lah. So kita ada topik-topik tertentu. Okay, so far memang best lah, sedekah, infak, zakat, wakaf. Alhamdulillah. Yes, that's Wiz. Itulah itu benda yang Abang Abu daripada awal bila Abang Abu mula nak buat program ni kan, saya dah letakkan niat saya buat program ni adalah untuk membawa orang untuk melakukan sedekah, untuk mereka buat infak, dan juga mereka berwakaf dan juga berzakat. Zakat ni ramai orang tak faham. Zakat ni dia menang saham sikit nak bayar zakat. Hello, zakat tu setahun sekali dan awak kena ada kelayakan untuk bagi zakat. Jadi zakat ni tak akan dikira zakat kalau awak aja dapat mana, itu lebih kepada infak ataupun sedekah. Zakat ni awak perlu ada kekayaan. Awak kena ada kekayaan tu baru boleh berzakat. Kan, kalau awak belum ada kekayaan, awak tak boleh berzakat. Zakat ni Allah jadikan sebagai satu benda yang sangat luar biasa. Melainkan zakat fitrah tu lah kan. Zakat fitrah memang awak kena bagi dan sebagainya. Tapi untuk bayar zakat perniagaan, maksudnya memang kena capai satu perniagaan yang kaya. Banyak duit kita zakat. Kan, lagi banyak kita lagi boleh zakat. Jadi zakat ni adalah satu benda yang paling tinggi lah dia punya benda yang kita nak capai. Sebab tu ada satu masa dulu kan, orang tak boleh zakat. Sebab apa tau? Orang satu masa, orang Islam kita, dia tak zakat. Tapi sebab harta dia semua dia wakaf kan, dia infak kan. Dia zakat tu, dia buat zakat fitrah kan. Kadang-kadang kumpul untuk nak feel zakat tu, lepas tu dia wakaf kan. Kan, 1 tahun kita simpan emas kita dapat wakaf kan. Kita dapat berzakat dengan emas kita. Lepas tu kita wakafkan emas kita. Kita infak kan. Aduh, memang best. Right? Jadi itu aku punya benda jugalah Boleh dikira infak juga walaupun berlainan tempat kita bagi, tapi istiqamah, yes. Tak kisah awak infak ni bermaksud kita bagi untuk kemudahan awam, dan kat mana-mana pun boleh. Kita boleh infak kat Pakistan. Saya ada madrasah kat Pakistan yang memang memerlukan sumbangan. Jadi kita boleh pilih satu untuk setiap bulan. Setiap bulan kita akan agihkan sebab kita tahu itu adalah bukan rezeki kita, rezeki yang untuk kita perlu keluarkan. Alright, kita perlu. Zakat ni kita keluarkan daripada rezeki yang kita ada. Maksudnya selepas kita dah bagi ni semua, kita masih ada lagi dan kita keluarkan zakat daripada benda tu. Alright, tapi infak ni yang bila dapat je memang infak tu dah ada. Infak tu adalah satu benda yang memang datang dengan rezeki. Dia datang, bila kita ada rezeki ada infak. Bila kita ada rezeki dia ada infak. Bila ada rezeki maksudnya infak punya komponen kat situ dah ada. Jadi pastikan kita buat benda tu lah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita
kesempatan untuk kita berinfak setiap bulan. Allah bagi kita rezeki untuk terus berinfak setiap bulan. Allah ikhlaskan hati kita dalam bulan Ramadan untuk menjadikan like perjalanan kita, untuk menjadikan perjalanan kita untuk memperbaiki ilmu-ilmu kewangan ni best, alright? Okay, Abang Abu, Habib pernah pesan, kita adalah orang yang kedekut walaupun kita bersedekah, infak, zakat dan sedekah. Jika kita seorang yang amat lokek kepada ahli keluarga sendiri, betul lah, kan? Memang betul. Sebab tu, bila nak bagi ni, Islam dah ajar. Bila kita nak memberi ni, kita first tengok beri kita dulu, diri kita ni. Right? Berikan diri kita. Lepas tu kita tengok keluarga kita. Mak, ayah, adik, anak, isteri semua. Lepas tu adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita. Kan? Lepas tu lah masyarakat. Jadi itu cara agihan, cara pemberian. Sebab tu bila kita dah ada harta kan, wasiat. Kita sebelum, kalau kita tak buat wasiat kan, maka dia akan kita punya harta ni akan dibahagikan mengikut dia punya, nampak, itu sebenarnya yang cara kita nak memberi tu. Allah dah tunjukkan cara untuk kita memberi, alright? Okey. Jadi ya, kita kedekut kalau kita berkira sangat dengan berkira dari segi macam terlampau berkira sampai kita tak menggembirakan family kita contohnya. Jadi inilah kita dapat bersama untuk dengan anda pada hari ini insya-Allah. Jadi Abang Abu harap perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, sebab konsep kita adalah GST, Give, Save and Tithe. Give ni memang infak kita nak bagi. Save tu adalah something yang untuk kita mengeluarkan zakat dan sebagainya. Tithe, infak, kita nak infakkan benda insya-Allah. Dan semua ni pastinya at least satu kita kena ingat, sebelum kita mati ni at least kita dah wakafkan something, kan. So buat planning benda-benda macam tu. InsyaAllah itu sajalah untuk hari ini saya rasa dapat kita bersama, walaupun hari ini taklah begitu ramai, tapi insyaAllah saya terus nak buat benda ni sebab saya nak pastikan orang yang hadir hari ini akan dapat melakukan benda tu. Mudah-mudahan dia akan memberi manfaat pada diri anda dan juga Abang Abu sendiri. Inilah legacy yang insyaAllah saya nak sampaikan kepada orang di luar sana. Mudah-mudahan ambil masa ni, ambil bulan puasa ni untuk kita puasa kewangan. Alright, puasa kewangan bukanlah untuk nak cut, tapi kita nak menambahkan kebaikan, menjadikan kewangan kita ni lebih mantap. Sama juga puasa menjadikan diri kita lebih mantap. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita memperbanyakkan amal-amal baik, insya-Allah. Jadi itu saja yang Abang Abu dapat berkongsikan kepada anda pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Alright, esok dalam topik yang seterusnya, hari yang kelima. Jadi saya nak seperti biasa, yang ada 10-12 orang ni, boleh tak awak buat benda yang saya dah tulis kat sini? Maksudnya, awak boleh komen dekat awak punya you punya apa kata orang tu, you punya Facebook, alright? Okay, komen dan letakkan benda ni, alright? Letakkan benda ni, saya nak you just cakap puasa kewangan, alright? Hashtag Abang Abu, hashtag Yumas, dan kongsikan apa awak belajar pada hari ini insyaAllah. Fadiana Peter dia akan buat sebab dia adalah seorang yang memang akan buat. Aku tahu sangat. Alright. Okay. So itu saja. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dan tahniah kepada semua yang hadir pada hari ini. Anda akan pasti mendapat sesuatu yang luar biasa. Dua, thank you juga orang yang share. Share kepada ramai orang di luar sana. Thank you very much for that. Dan terima kasih juga yang tekan like dan juga yang tekan love. Hari ini love kita melebihi 1,800 lebih. Semalam 3,000 lebih love. Hari ini kurang sikit sebab ramai hari Sabtu ni dia tidur dulu. Tapi kita tetap akan teruskan, alright. InsyaAllah mereka akan bangun, nanti dia akan tengok sebab saya rasa apa yang dia dah dapat selama ni pastinya akan berikan mereka sesuatu yang luar biasa insyaAllah, alright. So itu saja daripada Abang Abu yang memang handsome, memang macho, memang rugged, memang charming dan apa-apa pun insyaAllah manisnya, alright. Best.